Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumaat, selamat hari raya. Rasanya belum lambat lagi untuk mengucapkan selamat hari raya. Okey, sebelum Dr. Ju nak mulakan, boleh Dr. Ju tahu sama ada you all dengar atau tidak, sebab dekat rumah ni tak jumpa mic. Okey, harap-harap you all dengar suara Dr. Ju. Okey, cuba komen sikit, dengar tak? Okey. Kalau dengar baru Dr. Ju nak teruskan . So hari ni hari raya yang ke berapa ni ? Hari ni hari raya yang dah ke 2 minggu, dekat 2 minggu . Waalaikumsalam. Dengar kan? Kalau dah jawab salam tu dengar lah . Okey. Kalau kita tengok sebelum kita mula kepada topik hari ini, cuba kita renung-renungkan dulu. Cuba bayangkan sekarang ni kita boleh katakan kita berada dalam keadaan kritikal juga . COVID di Malaysia ni nampaknya semakin mengganas, semakin teruk lah keadaan kita sekarang ni, macam nyawa di hujung tanduk. Jadi tak tahu nak cakap macam mana . Salah siapa? Sebenarnya tak ada siapa pun yang salah. Ini sebenarnya dugaan daripada Allah Ta'ala . Sebab kalau tengok semalam saja dah dekat 7,000. Dr. Ju takut hari ni 7,000. Macam mana tu ? Kalau hari ni yang positif 7,000. Semalam yang meninggal 59 orang. Hari ni mungkin 70 lebih. Macam mana tu? Sampai dah mortuary ataupun tempat letak mayat dah tak muat, sampai dah diletak dekat kontainer. Keadaan kita dah nak sama dengan waktu tu di China, waktu tu di France . Keadaan kita dah, kalau tengok dari dalam graf dekat dunia, nampak macam negara kita dah nombor 9 ke apa ke. Maknanya very high. Sangat-sangat menakutkan, sampai Dr. Ju rasa macam nak kerja pun dah malas, dah takut kan. Bukannya takut mati kan. Semua orang kalau tak kena COVID pun kena benda lain mati. Tapi masalahnya bila kita keluar, sebenarnya kita ni sangat-sangat terdedah sekarang. Lagi-lagi yang latest ni dia ada variant lain. Maknanya virus tu dia dah berubah wajah dan lebih ganas daripada sebelum ni. Kalau dulu kadar nak berjangkit tu sikit, sekarang kadar nak berjangkit tu lagi tinggi. Maknanya sangat cepat. Dan kalau ditengok daripada statistik, ada yang daripada seorang dia boleh bawa kepada 2,000 orang. Yang maknanya dia boleh menjangkiti 2,000 orang. Maknanya 2,000 orang boleh menular daripada seorang sahaja. Dan macam yang Dr. Ju kena sebelum ni, maknanya Dr. Ju punya related, dia orang tu balik, maknanya nak tengok mak mertua dia. Dia cuma datang untuk buka puasa. Kononnya nak raya PKP, tak boleh balik sebelum raya. Beberapa hari sebelum raya tu balik berbuka. Dan dia rupanya positif, dan dia bagi virus tu pada maknya, dan semua masuk ward dan maknya meninggal. Kalaulah dia tu kita, maknanya dia tu kita yang balik, mak kita elok-elok sehat dekat rumah, kita balik, bawa balik virus tu kat rumah bagi mak kita, dan mak kita meninggal disebabkan kita, disebabkan kelalaian kita. Bukankah kita akan rasa macam tekilannya, betul tak? Tekilannya, walaupun memanglah mati itu adalah memang dah takdir, memang dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi walau macam mana pun kita akan rasa tekilan seumur hidup. Lagi-lagi kita hidup, mak kita mati disebabkan kita yang bagi virus. Itu yang terjadi baru-baru ini dekat keluarga terdekat Dr. Ju. Jadi
Dr. Ju sangat-sangat berharap anda semua yang ada dekat luar sana sangat-sangatlah berhati-hati. Kalau boleh, tak payahlah nak beraya ke apa, walaupun sebab baru-baru ni adalah ada orang sibuk nak pergi buat jamuan raya. Dia kata, alah pergi rumah orang tu bukannya ada tak ada roadblock, tak ada roadblock. Mentang-mentang tak ada roadblock, you all nak pergi beraya. Saja je cari pasal. Sebab yang terbaru ni juga, variant ataupun virus yang terbaru ni juga, you all dapat tanpa simptom. Tak ada batuk, tak ada sesama, tak ada demam. Maknanya you dapat dah peringkat akhir. You dapat tu dia tak rasa apa-apa. You tak batuk, tak demam, tak sesama. Mungkin you tak rasa apa-apa. Tiba-tiba benda tu masuk dah ada dalam paru-paru you tanpa kita tahu dia dah ada dalam paru-paru kita. Tiba-tiba dia merebak dalam paru-paru sampai paru-paru kita dah teruk. Baru tiba-tiba kita dapat sesak nafas dengan tiba-tiba. Dan terus masuk ICU. Dan kalau you all nak tahu, sekarang punya virus untuk survive sangat rendah, tak macam dulu. Bila you kena virus COVID V ni, yang sekarang punya variant, sekarang punya jenis, dalam bahasa Melayu jenis lah, yang sekarang punya jenis ni sebenarnya bila you masuk ICU, kadar you untuk survive ataupun untuk sembuh sangat rendah. Jadi kita kena berhati-hati sangat-sangat dengan yang virus yang ada sekarang ni. Okey, itu adalah pasal COVID-19. Tetapi topik hari ini adalah berkenaan dengan masalah kencing manis. Sebab ramai juga yang jumpa Dr. Ju dengan kaki yang busuk, kaki hitam, kaki dah luka, tak boleh baik, kemudian lama-lama merah, makin besar, kemudian busuk, kemudian tak boleh baik, dan end up ni kena potong kaki. Kemudian ada juga yang bisul besar dekat bontot sampai besar gila-gila tu. Bila kita potong, keluarkan nanahnya sampai, ya Allah, satu mangkuk. Kemudian susah nak baik because orang ni ada kencing manis. Dan ada juga yang datang daripada jauh, datang jumpa Dr. Ju, ada bisul dekat bahagian private part dia. Cuba bayangkan private part dia ada bisul yang sangat besar, dan bila dipotong nanah banyak, busuk. Allah Ta'ala saja yang tahu. Klinik tu sampai kat luar, sampai dalam, sampai luar semuanya busuk. Disebabkan oleh bau nanah, yang disebabkan oleh jangkitan kuman, dan pesakit ada masalah kencing manis. Jadi kalau jangkitan tu ada dekat belakang ke, dekat kepala ke, dekat bontot ke, dekat private part ke, mungkin kita tidak kehilangan apa-apa kecuali kehilangan nyawa lah kalau lambat. Tetapi masalahnya ni, ramai antara kita yang pesakit diabetik ni yang ada masalah yang kaki, yang masalah jangkitan kuman yang berlaku pada kaki dia orang, dan menyebabkan kaki dia orang kena potong. Dan ini sangat menyedihkan. Dr. Ju juga ada menyelamatkan beberapa kaki pesakit Dr. Ju yang busuk, yang dah yang kemungkinan besar memang kena potong, tetapi Dr. Ju bantu dia dengan macam-macam Dr. Ju buat, dan alhamdulillah ada beberapa kes yang Dr. Ju dapat selamatkan kaki dia orang. Tetapi of course proses tu mengambil masa yang lama, proses tu menyebabkan you all menderita dengan teruk, sebabkan tak boleh jalan, disebabkan sakit, disebabkan oleh busuk, orang lain tak nak dekat dengan you, anak-anak pun semua tak nak dekat dengan you, sebab bila kaki ataupun bila bahagian part of kita punya badan kena jangkitan kuman, dan kita adalah pesakit diabetes, bau dia memang sangat-sangat busuk, macam bau bangkai. Cuba bayangkan kita hidup tapi baunya macam bau bangkai. Anak-anak pun tak nak dekat. Kadang-kadang memang kita orang sampai pakai mask 2-3 lapis, letak lagi kain, letak lagi minyak angin supaya tak nak bau. Tapi kadang-kadang kesian jugalah staff Dr. Ju kan, terpaksa menghadapi untuk membantu you all ni untuk menyelamatkan kaki anda semua. Jadi the best part, apa yang kita kena buat untuk pesakit diabetik ni adalah menghindarkan diri daripada dapat
dapat masalah luka dekat kaki tu. Jadi macam mana kita boleh kencing manis boleh menyebabkan luka dekat kaki tak boleh baik, menyebabkan ramai yang kena potong. Dan ini adalah amaran ya, kalau kaki you dah pernah kena jangkitan kuman disebabkan oleh diabetik ni, selalunya mulanya kat bawah baik dan dia akan berlaku balik, dia akan berulang dan ada yang sampai bawah kena, lepas tu kena potong, lepas tu dekat atas lagi pula kena potong lagi, atas lagi pernah sampai habis kaki kena potong. Dan pula tu ada yang sebelah kena, pergi pula sebelah. Jadi sebelah sini pula busuk, sebelah sini pula kena potong, bawah, atas, dan ramai yang dua-dua kaki, ada yang dua-dua kaki kena potong. Dan bila dua-dua kaki kena potong, barulah tak dapat, dah tak ada kaki, kuman tu dah tak tahu nak pergi mana lagi dah kan. Bila dua-dua kaki dah potong, barulah tak ada jangkitan kuman lagi. Tetapi kita dah hilang kaki, dah hilang dua kaki. Ada juga Dr. Ju punya patient yang kena dekat ibu jari ni. Ibu jari sampai busuk-busuk. Cuba bayangkan busuk jari you ni, you nak makan apa ni, kita kadang dah menghadap benda tu hari-hari, macam you tangan you busuk, you bau, kadang-kadang hidung you dah biasa dah, you tak tahu yang benda tu busuk. Orang sebelah you padahal tak boleh nak makan dengan you. Cuba bayangkan mak kita tangannya busuk, nak makan dengan you busuk gila, macam mana you all nak makan? Jadi ini adalah antara kesan samping ataupun antara komplikasi diabetik yang sangat banyak Dr. G jumpa sebagai doktor. Dr. G dah praktis selama 33 tahun. Maknanya banyak yang kes yang Dr. Ju tengok, dan banyak juga yang daripada jangkitan pada kaki. Lepas tu kita tak boleh nak buat apa, Dr. Ju tak boleh nak bantu sebab selalunya jangkitan pada kaki dia juga ada masalah lain. Buah pinggannya rosak, dia pula ada masalah tak cukup darah, maknanya dia ada anemia dan menyebabkan jangkitan kuman kat kaki tu merebak ke satu badan. Kadang-kadang ada yang seorang satu kes yang Dr. G tengok, dia pergi merebak jangkitan kuman kat kaki tu, merebak pergi kat paru-paru dan menyebabkan paru-paru dia tak boleh bernafas, paru-paru dia rosak dan menyebabkan end up with meninggal dunia lah disebabkan kaki sahaja. That's why untuk short kita panggil jalan pendek untuk orang yang ada masalah kaki, yang luka, yang busuk, yang sangat teruk, selalunya doktor buat shortcut supaya nak menyelamatkan nyawa orang tu, dipotong kakinya. Jadi itu adalah shortcut sebab nak menyelamatkan nyawa orang tu. Tapi kadang-kadang kita tidak alert, kita tidak tidak ambil tahu pasal masalah ini sampai kita dapat. Jadi ini adalah Dr. Ju nak hari ini Dr. Ju nak nak bagi info sikit tentang masalah diabetik dan macam mana diabetik boleh menyebabkan kaki kena potong, menyebabkan kaki kita ditalkinkan dulu sebelum badan kita, kaki kita dikebumikan dulu sebelum badan kita. Jadi apa yang terjadi untuk orang yang ada masalah kencing manis ni, terutamanya adalah masalah kencing manis yang gulanya tidak boleh terkawal. Apa dia kencing manis? Yang itu yang Dr. Ju selalu ajar dalam seminar-seminar Dr. Ju, dalam online coaching Dr. Ju, dalam kelas-kelas Dr. Ju ajar apa dia kencing manis. Kencing manis adalah satu penyakit di mana gula tinggi dalam darah. Kenapa gula tinggi dalam darah? Sedangkan orang lain juga makan gula. Tapi kenapa gula dia tak tinggi dalam darah? Orang lain juga makan nasi. Kenapa gula dia tak tinggi dalam darah? Adakah dianya disebabkan oleh keturunan saya ataupun keturunan kita? Adakah keturunan kita perlu disalahkan disebabkan kita ada kencing manis? Ada juga ramai yang mak tak ada kencing manis, bapak tak ada kencing manis, atuk tak ada kencing manis, moyang tak ada kencing manis, tetapi dia, adik-beradik semua ada kencing manis. Kenapa benda tu berlaku? Sebenarnya semuanya itu adalah kita sebenarnya ada DNA kita sebenarnya berlainan.
Dan ramai orang yang dalam genetik dia sebenarnya dia senang untuk dapat kencing manis. Maknanya dalam genetik dia, dan bila you all buat satu study dipanggil nutrigenomic study, di dalam nutrigenomic study ni dia akan tunjukkan jin you ni macam mana. Dalam jin you ni ada tak jin-jin yang menyebabkan you tak boleh makan ni, you tak boleh makan ni, you tak boleh makan ni. Kalau you makan you akan kencing manis. Ada dalam genetik you ada tak varian-varian ataupun ada tak jin-jin yang yang menyebabkan you senang dapat masalah kencing manis tahap 2. Ini bukan tahap 1 tahap 2. Dan macam Dr. Ju punya genetik, rupanya Dr. Ju ada ada 4 ke 5 genetik Dr. Ju yang ada varian yang boleh menyebabkan Dr. Ju boleh mendapatkan diabetic type 2. Jadi you all pun sebenarnya kalau yang ada duit boleh buat test ni, namanya nutrigenomic study. Boleh contact tim Dr. Ju sebenarnya. Dan daripada nutrigenomic study ni kita boleh tahu apa makanan yang kita boleh makan, apa yang tak boleh makan, apa yang kena ambil, apa yang tak perlu ambil. Dan daripada situ kita boleh mengawal hidup kita supaya kita boleh dihindarkan daripada beberapa penyakit kronik, especially cancer, diabetik, darah tinggi, sakit jantung. Dan daripada genetic study ni kita boleh predict kita nanti mati macam mana. Maknanya dari kenapa, kanser ke, kena sakit jantung ke, kena komplikasi diabetik ke sebenarnya. Dan bila kita tahu yang kita genetik kita ada varian yang boleh menyebabkan kita senang dapat diabetik, kita boleh berhati-hati daripada hari ini. Kalau you all muda, you all sangat-sangatlah beruntung. Beruntung sebab you boleh hindari penyakit ni. That's why ada orang yang mak bapak dia tak ada kencing manis, tapi dia ada kencing manis sebab mak bapak dia sebenarnya ada varian tu. Tetapi waktu dulu dia orang tak macam kita. Makanan dia orang tak macam apa yang kita makan. Dia orang kerja kuat. Mak bapak Dr. Ju kerja kuat. Maknanya bapak Dr. Ju kerja mengait kelapa. Mengait petani, ngait kelapa. Siang malam dongak naik kelapa. Bapak Dr. Ju petani juga, nanam padi. Berkebun. Dan mak Dr. Ju juga adalah seorang petani juga, dan juga suri rumah tangga. Jadi dia orang kerja siang malam. Malam taklah, malam tidur kan. Kerja tiap hari. Dan dia orang susah. Jadi dia orang makan tak adalah makan macam kita sekarang, terlalu mewah. Jadi dia orang makan cuma apa yang ada. Macam kita orang dulu makan beras yang bapak bawa daripada sawah, hantar ke kilang, dibersihkan kulitnya dan masak. Dan sayur-sayur kita orang ambil sayur ke keliling rumah kita saja. Ambil pucuk ubi, pucuk paku, pucuk manis, kangkung. Itu je lah sayur kita orang recycle. Itu je setiap hari. Tapi jadi doktor juga. Jadi doktor juga kan. Okey, dan lauk kita orang tak adalah lauk-lauk yang tercemar macam sekarang. Kita orang ambil, mak tu pergi cari ikan dekat parit-parit, dekat sawah-sawah padi. Makanan kita ikan tu je lah. Ikan sepat, ikan keli, ikan apa lagi? Ikan haruan. Itu sajalah makanan kita orang. Jadi ayam pun susah nak jumpa sebab ayam pun bapak bela. Jadi dia orang bela sendiri kat rumah kan. Kalau masak tu mungkin waktu makan ayam tu mungkin waktu kenduri ataupun waktu raya je kot kita orang makan ayam. Punya susahnya hidup. Tapi bagusnya tu bila kita orang hidup susah macam tu, kita orang tak makan macam-macam. Tak pernah jumpa KFC, McDonald, apa benda, paling-paling aiskrim datang titik-titik kat rumah. Itu je lah kita makan. Roti pun kita orang tak pernah makan. That's why mak bapak Dr. Ju, tok nenek Dr. Ju tak ada yang ada diabetes. Maknanya dia orang semua tak ada diabetes sebab walaupun genetik Dr. Ju ada diabetik, tapi sebab kita orang jaga makan, that's why lah kita semua terhindar daripada diabetik. Jadi jangan heran kalau kenapa you all makan tapi you all dapat diabetik. You punya kawan makan makan macam nak rak tapi tak dapat diabetik. Jadi diabetik adalah penyakit
namanya Melayu panggil kencing manis, di mana gula tinggi dalam darah. Jadi bila kita makan gula yang tinggi dalam darah tu, semuanya akan masuk ke dalam sel-sel kita untuk digunakan sebagai tenaga. Dan kalau kita tidak bergerak, kalau zaman dulu Dr. Ju dah cakap, diorang pagi-pagi dah pergi kerja, pagi-pagi dah pergi sawah menyangkul macam-macam lah diorang buat kan. Potong sawit lah macam-macam. Tapi sekarang anak-anak muda kita sekarang pagi-pagi tidur, bangun main game. Jadi tak guna tenaga, tak ada tenaga digunakan. Tapi makan 5 kali 6 kali ganda daripada tok nenek moyang kita. Jadi maknanya gula tu tidak dipakai sebagai tenaga, sebab tenaga sikit saja digunakan. Tenaga gula masuk ke dalam sel kita menghasilkan tenaga. Tenaga tu sikit digunakan. Jadi maknanya sikit saja gula yang digunakan sebagai tenaga. Dan ini menyebabkan gula banyak dalam badan kita. Gula banyak dalam darah kita. Dan badan kita, Dr. Ju dah selalu cakap, badan kita tak nak gula banyak-banyak ni. Because gula adalah toksik. Gula adalah racun. Gula adalah racun yang boleh menyebabkan kerosakan pelbagai organ dalam badan kita. Gula adalah racun pada salur darah kita. Jadi salur darah kita akan cedera bila gula terlalu banyak. Jadi sebahagian daripada gula badan kita akan tukar jadi lemak dan menyebabkan kita jadi obes, menyebabkan hati kita berlemak, menyebabkan otot kita berlemak. Tetapi masih banyak lagi gula dalam darah kita, dan gula inilah yang mencederakan salur darah kita. Dan kenapa kaki kita boleh dapat jangkitan kuman? Sebab gula tadi dia mencederakan salur darah di seluruh badan kita. Itu salur darah yang sangat halus. Jadi salur darah yang halus ada di mana? Ada di hujung-hujung kaki kita, ada di hujung-hujung jari tangan kita, ada di dalam buah pinggang kita. Salur darah yang halus ada di mana? Ada dalam mata kita, ada dalam kita punya otak. Jadi dia gula ni akan merosakkan salur darah yang ada dekat otak kita, boleh menyebabkan kita dapat keradangan pada salur darah dekat otak, dan boleh menyebabkan penyumbatan pada salur darah ke otak, menyebabkan kita dapat stroke. Dan untuk kaki sebenarnya apa yang berlaku, ada 2 sebab. Yang pertama, salur darah pada kaki kita cedera. Salur darah yang halus tu cedera, dan menyebabkan badan kita akan keluarkan bahan-bahan untuk menampal kecederaan tu, dan kecederaan tu menyebabkan kolesterol tinggi dalam badan kita. Dan kolesterol tu gunanya adalah untuk menampal kecederaan yang ada pada salur darah kita. Dan bila banyak sangat tampalan berlaku pada salur darah kita, ini menyebabkan menyebabkan salur darah kita tersumbat. Jadi itulah menyebabkan salur darah tidak boleh sampai ataupun sangat sikit darah sampai ke bahagian hujung kaki. Dan lagi satu puncanya adalah salur darah yang bagi makan pada saraf yang mensarafi kaki kita pun juga tak dapat, pun juga dapat radang. Maknanya salur darah yang bagi makan pada urat saraf kita juga cedera, juga bengkak, juga dicederakan oleh gula yang tinggi. Kecederaan pada salur darah yang bagi makan pada kita punya urat saraf ni menyebabkan salur darah tu jadi bengkak, dan menyebabkan blockage ataupun blok pada salur darah yang bagi makan pada urat saraf kita. Jadi urat saraf kita tak dapat darah, urat saraf kita sakit, urat saraf kita tak dapat makan, tak dapat vitamin. Jadi menyebabkan urat saraf kita mati. Mula-mula dia belum mati lagi, dia pengsan-pengsan. Kita akan merasa macam, panas-panas. Rasa macam ada semut-semut bergerak-gerak dekat tangan, dekat kaki. Bangun pagi dia macam ada semut. Sakitnya semut-semut dekat kaki. Itu semua disebabkan oleh urat saraf kita tak dapat makanan. Disebabkan salur darah yang bagi makan pada urat saraf kita tersumbat. Dan benda itu berlaku tiap hari, dan menyebabkan lama-lama urat saraf kita tak dapat makan terus, dan urat saraf kita mati. Maka kita dapatlah kebas-kebas. Jadi ramai
ramai orang dekat sini yang ada masalah diabetik. Kakinya kebas-kebas, tangannya kebas-kebas. You all pergi jumpa doktor, doktor bagi you all vitamin B. Vitamin B. Macam-macam urat saraf punya vitamin. Tapi tak boleh baik. Sebab apa tak boleh baik? Urat saraf tu dah mati. Urat saraf tu dah banyak yang sel-sel yang mati. Tinggal sikit saja. Macam mana dia nak baik? You makan vitamin B pun, kalau orang tu dah pengsan, kau sumbat vitamin B pun tak boleh bangun lagi kan. Sama dengan urat saraf kita. Jadi the best dalam menangani masalah ni adalah prevention. Prevention. Maknanya kita menghalang daripada benda ini berlaku. Jadi bila kaki kita kebas, apa yang berlaku? Bila kaki kita kebas, apa yang berlaku adalah kadang-kadang kita tercucuk jarum. Ramai yang tercucuk something, tercedera. Kadang-kadang dia jalan-jalan tersandung something, luka. Luka kadang-kadang sebab kaki dia kebas, dia luka, dia tak perasan. Dia tak tahu pun yang dia luka. Rupanya anaknya nampak ada tapak darah kaki kan, darah dekat dalam rumah. Mak luka ke? Rupanya maknya kakinya luka. Tapi maknya tak tahu sebab dia tak rasa. Rupanya luka. Dan bila dia tak rasa, kadang-kadang anak tak ada kat rumah, dia tak tahu kaki dia cedera sebab tak sakit. Dan mungkin mata pun kelabu, tak nampak ada darah. Jadi dapat jangkitan kuman. Dan bila dapat jangkitan kuman, dia pun tak perasan, tak sakit. Lama-lama jangkitan tu merebak. Dan lama-lama kaki dia makin teruk, bernanah. Dan you mungkin baru perasan, dah menanah baru perasan, pergi jumpa doktor. Jumpa doktor, doktor bagi antibiotik. Doktor bagi antibiotik makan, doktor bagi antibiotik sapu. Tetapi masalahnya, kena tahu bahawa antibiotik tu nak bawa antibiotik tu kita makan. Dia boleh makan, antibiotik tu akan masuk ke dalam darah kita dan akan pergi ke tempat yang luka tadi. Masalahnya sekarang, salur darah yang bagi makan pada kaki you pun dah tersumbat. Macam mana antibiotik tu nak sampai ke tempat yang luka tadi? That's why lah antibiotik pun tak jalan. Sapu-sapu tak jalan, makan tak jalan. Last dia punya jangkitan merebak. Dan ada juga yang dah gangrene. Gangrene adalah bila jari you dah jadi hitam. Ada yang 1 jari, 2 jari, 3 jari. Dan ini yang menyebabkan bau busuk yang teramat sangat. Because dia punya macam mayat lah. Macam mayat kalau dibiarkan mati busuk macam tu lah. Tapi ni orangnya hidup, kakinya je yang dah mati. Maknanya jarinya mati. Ramai juga yang jumpa doktor macam tu, jarinya hitam. Ada yang 3 hitam. Dan kalau jumpa doktor untuk menyelamatkan nyawa you, because bila jangkitan dah banyak dekat kaki tu, jangkitan tu kuman tu boleh pergi satu badan. Maknanya kuman tu boleh bergerak ikut salur darah you, boleh pergi kat jantung, boleh pergi kat otak, boleh pergi kat paru-paru, boleh pergi kat tempat lain. Dan yang paling teruk bila you all dapat septisemia. Septisemia maknanya dalam darah you penuh dengan kuman dan kadang-kadang ubat antibiotik semua tak jalan. Sebab apa? Sebab sebelum ni you dah pernah kena asyik makan antibiotik. Lama-lama you dah kebal pada antibiotik. Bila dah kebal pada antibiotik dah tak jalan. Bila antibiotik dah tak jalan, maknanya itu yang membawa kepada maut. Maknanya menggigil, demam, panas, menggigil, dapat keracunan daripada sebab kuman tu boleh menghasilkan toksin dan akan meragut nyawa kita. Kalau katakan kaki kena potong tu mungkin tak ada kaki je lah. Paling-paling kan tak ada jari, tak ada kaki. Ataupun dua-dua kaki tak ada. Ataupun tak ada jari tangan. Tapi yang paling teruk bila dia pergi seluruh badan dan menyebabkan kematian. Dan sebab Dr. Ju ada satu kes ya, sangat-sangat menyedihkan. Dia seorang muda lagi, pemuda muda lagi. Dan wife dia pun muda lagi. Maknanya suami isteri, anak baru seorang. Dan dia datang jumpa Dr. Ju sebab kaki dia dah busuk. Kaki dia dah busuk dan minta Dr. Ju tolong. Dr. Ju tanya dah berapa lama benda tu. Dia kata dah berapa bulan dah, 3 bulan ke apa. Dan doktor dekat hospital suruh potong. Tapi bapak dia tak benarkan. Bapak dia tak izinkan anak dia kena potong kaki.
Dia kata dia tak nak anak dia tak ada hidup tanpa kaki. Jadi jumpa Dr. Ju, tapi waktu tu Dr. Ju tak boleh nak buat apa sangat. Dr. Ju bantu sikit lah, tapi disebabkan oleh dia dah pucat sangat, dia dah banyak darah keluar daripada luka tu, dan mata dia dah pucat, hemoglobin dia sangat rendah, sel darah merah dia sangat rendah. So Dr. Ju kata, dan dia waktu tu dah susah dah bernafas. Bila you tak cukup darah, jantung you akan berdenyut dengan laju. Jantung berdenyut dengan laju dan menyebabkan you dapat heart failure. Jadi dia dah multiple problem dekat sini. Badannya dah kurus kering, kakinya dah busuk, dah kembang, dah tak boleh buat apa. Dan dia ni tak nak menyusahkan isteri dia cuci sendiri. Dia cuci sendiri. Tapi Dr. Ju tengok keadaan dia sangat-sangat teruk. So Dr. Ju kata untuk menyelamatkan nyawa suami you kena bawa juga ke hospital. Jadi dia lama-lama isteri dia pun bawa dia ke hospital. Dia pun setuju sebab Dr. Ju advise dia, I cannot do anything because you punya condition ni sangat teruk, you punya gula sangat tinggi, you anemia, jantung you pun ada masalah, baik you pergi hospital untuk menyelamatkan nyawa you. Dia pun pergi hospital. Dekat hospital dia bagi insulin, dia bagi apa semua, dan kaki dia kena potong ke apa? Kaki dia kena potong, tetapi tak tahu entah macam mana, entah tiba-tiba dah nak balik, sepatutnya besoknya balik, tetapi hari ini tiba-tiba dia kolaps dan meninggal, muda lagi. Dan Dr. Ju pun tak tahu, tapi sebab Dr. Ju pernah call, follow up, tanya macam mana dengan suami, isteri dia nangis-nangis. Dia kata suaminya dah meninggal. Jadi itu adalah akibat daripada kena luka disebabkan oleh kencing manis yang tidak terkawal. Jadi the best thing untuk you all adalah, pertama, control you punya kencing manis sampai gula you normal. Dan yang the best adalah bukan hanya setakat makan ubat sahaja. Yang the best adalah you kena tahu macam mana cara supaya you all punya ubat you punya ubat tidak dapat masalah kebal pada ubat. Kebal pada ubat maknanya ubat makin lama makin tinggi dosnya, dan lama-lama ubat semuanya tak boleh jalan. Jadi kalau boleh kita tak nak benda ni berlaku. Bila ubat tak jalan, doktor akan injek insulin. Dr. Ju dah bagi tahu banyak kali bahawa insulin adalah toksik. Banyak kes yang lepas ambil insulin buah pinggang rosak, dapat stroke, mata buta. Sebab insulin adalah lebih toksik daripada gula tu sendiri. You all boleh tengok sendiri lecture daripada Dr. Jason Fung yang Dr. Ju ada share dekat grup ni, dekat Facebook, dekat grup ni, dekat YouTube. You all boleh cari sendiri bahawa insulin adalah toksik. Jadi the first one untuk menghindarkan daripada kaki kena potong adalah you kena control you punya diabetik, control you punya diet, follow Dr. Ju punya protokol untuk reversekan you punya diabetik, untuk supaya you all tak perlu makan ubat banyak-banyak. Mungkin you boleh hanya perlu makan satu ubat sahaja, anda boleh off semua ubat, ataupun mungkin tak perlu pun ambil satu ubat pun. Just follow Dr. Ju punya protokol dan you all boleh menyelamatkan kaki you all. Dan yang kedua, jaga kaki. Orang yang ada masalah diabetik kena jaga kaki. Kaki kena sentiasa bersih. Kasut kena sesuai. Tak boleh pakai slipper. Dan Dr. Ju tengok ramai yang pasien-pasien yang diabetik pakai kasut, just pakai slipper saja. Hygiene tak jaga, tak pernah pun nak bersihkan kuku, bersihkan kaki. Sangat-sangat bahaya. Sebenarnya you all kena sentiasa bersihkan kaki, sentiasa pakai kasut yang sesuai, sentiasa pakai stokin untuk menghindarkan daripada kecederaan, menghindarkan daripada dapat jangkitan kulat, dapat macam kasut yang tak sesuai, plastik menyebabkan kaki lembab menyebabkan boleh dapat jangkitan kulat, luka, bila luka masuk kuman, bila masuk kuman tak boleh kontrol because you are diabetic. So kena berhati-hati sangat untuk jaga kita punya kaki supaya tidak kena dapat jangkitan kuman. Dan
apa ni, yang lagi satu yang penting adalah selalu Dr. Ju suruh ambillah apa-apa suplemen, ambillah apa-apa suplemen yang sesuai untuk jaga you punya salur darah, untuk jaga you punya kaki, untuk jaga you punya kulit. Sangat-sangat penting, sebab macam sedih lah kan, sedih even kalau orang ada masalah kaki dah busuk macam tu. Dr. Ju, cara Dr. Ju merawat dia orang adalah yang pertama, Dr. Ju akan bagi injection stem cell, PRP lah, PRP maknanya Dr. Ju akan ambil darah daripada orang tu. Dr. Ju akan ada makmal dia untuk keluarkan dia punya stem cell dan juga dia punya PRP dia untuk injek dekat kawasan yang luka tu, sebab untuk buka balik dia punya salur darah. Dan kalau orang tu hemoglobinnya rendah, maknanya dia punya sel darah merah dia rendah, kita tak boleh buat prosedur tu. That's why beberapa kes yang dah jumpa Dr. Ju, kita tak boleh tolong because HB dia drop. Sebab that is the only way macam mana kita nak selamatkan kaki dia, dengan buat PRP. So kalau ada di luar sana, saudara mara you all yang ada masalah diabetik tu, kalau dia tidak teruk sangat dan hemoglobin dia okey, sebenarnya boleh bawa jumpa Dr. Ju. Tapi masalahnya sekarang PKP tak boleh. Sebab Dr. Ju ada satu kes yang dah buang dekat hospital, dah buang 3 jari. Tinggal 2 jari sahaja. Dan 2 jari tu pun dah nak hitam. Dr. Ju bantu dia, Alhamdulillah, tapi kos dia sangat tinggi. That's why the best is jaga kaki kita supaya jangan terkena masalah-masalah tu. And then sebab macam ya Allah, macam sedih sebab baru-baru ni juga Dr. Ju punya ada saudara rapat juga kakinya baru kena potong. Dia tak duduk keliling sini, PKP, tak tahu apa jadi, tengok-tengok kakinya dah busuk dan bawa ke hospital dah kena potong. Sangat sedih. Cuba bayangkan, you are breadwinner, you adalah orang yang utama dalam keluarga you, yang cari nafkah untuk keluarga, tapi kaki kena potong. Jadi siapa? Isteri pula tak tahu nak kerja, tak pernah kerja, selama ni bergantung kepada suami. Tiba-tiba suami kena potong kaki, dah kena buang kerja. Tak ke ni lagi adalah satu benda yang sangat-sangat bagi Dr. Ju lah sadis, sangat-sangat menyedihkan. Jadi sama-samalah kita jaga masalah diabetik kita supaya diabetik kita boleh dikawal. Untuk setiap penyakit tu sebenarnya ada rawatan. Tak ada dalam dunia ni penyakit yang tak ada rawatan. Allah Ta'ala dah sebut, maknanya semua penyakit ada ubat melainkan mati. Maknanya macam mana kita nak reversekan masalah kencing manis kita supaya kita tak dapat musibah kaki kena potong ni. Kita kena tahu all out pasal kencing manis. Dr. Ju ada banyak seminar pasal kencing manis. Yang latest ni, Dr. Ju ada seminar on advanced manage diabetic online. 1 hari penuh Dr. Ju ajar you all macam mana nak merawat you all punya kencing manis supaya tidak lagi bergantung pada ubat. Why not you all join? Ajak kawan-kawan join, ajak saudara mara join, ajak jiran-jiran yang ada masalah kencing manis join. Sangat-sangat berbaloi untuk you all join seminar yang tak seberapa sangat ini berbanding dengan waktu yang kita orang akan luangkan one whole day untuk membantu you all mengatasi masalah kencing manis ni. Sebenarnya kencing manis tidak semestinya kita kena makan ubat seumur hidup seperti apa yang you all tahu. Jadi dekat dalam seminar tu Dr. Ju akan dedahkan macam-macam yang you all tak pernah dengar sebelum ini. Okey, jadi itu adalah mesej Dr. Ju. Mesej yang pertama adalah mesej tentang COVID tadi, tentang COVID, di mana COVID sekarang ni tengah sangat-sangat keadaan kita dah sangat-sangat kritikal. Tak ada apa-apa, duduk je lah di rumah macam Dr. Ju hari ni. Duduk je di rumah, tak pergi mana-mana. Jadi kalau nak pergi kedai pun you all kena pakai double mask Jangan sambil lewa. Ramai juga yang jumpa Dr. Ju pakai mask, hidung terkeluar. Ya Allah, hidung terkeluar. Jadi pakai mask apa tu? Kuman masuk ikut hidung, kuman keluar ikut hidung. So kalau you ada di COVID, you bagi kita pakai mask betul-betul lah, ikat betul-betul. Sekarang ni pun digalakkan kalau you pergi ke tempat ramai, pakai double mask ataupun pakai mask dan pakai face shield. Itu lagi bagus.
Dan kalau nak pegang apa-apa, pakai glove lagi bagus. Dan paling penting kalau susah sangat, bawa hand sanitizer. Sebab sekarang ni you all nak tahu ramai orang dah tak pakai hand sanitizer. Kita dah lupa, kita dah 2 tahun lebih kena COVID ni, masing-masing orang dah lalai. Masing-masing orang dah tak peduli pasal keselamatan. Sebab bagi dia dah biasa. Allah bisa tegal biasa. Masa mula-mula dulu kita takut. Semuanya tak berani keluar rumah. Semuanya keluar pakai mask, pakai shield, pakai macam-macam. Sekarang relax semuanya. Takut dengan roadblock sahaja. Yang lain-lain tak takut. Jadi Dr. Ju menyeru semua yang ada kat luar sana. Kita jagalah diri kita, keluarga kita. Kalau tak ada apa-apa tu, tak payahlah nak balik kampung. Tak payahlah nak jumpa mak. Duduk je kat rumah. Call saja mak. Call saja ayah. Call saja anak-anak. Jangan bagi diorang balik. Nanti akan dapat malapetaka disebabkan oleh diorang balik jumpa kita. Yang ke kedai ke mana, kalau yang tu tak payah nak pergi, suruh anak saja pergi kedai. Dr. Ju pun tak berani nak pergi kedai. Nak pergi kedai suruh anak je pergi, suruh pakai raincoat, suruh pakai double mask, suruh pakai glove, sebab itu adalah satu cara sahaja kita untuk melindungi diri kita. Okey, yang dah dapat nama timetable atau dah dapat nama untuk pergi inject vaksin. Inject lah vaksin. Tak payah dengarlah cakap-cakap dekat luar sana. Sebab Dr. Ju dah inject 2 dos. Hidup je. Hidup je. Yang lain-lain tu sebenarnya adalah dia cakap macam benda tu macam tak mana sabar lah. 2 minggu lepas injek mati. Kalau tak injek pun mungkin mati. Ada semalam lagi satu hebat. Dari satu klinik tu, orang tu datang nak injek. Belum injek dia jatuh mati. Nasib baik belum injek dia jatuh mati. Cuba bayangkan kalau dia injek lepas tu jatuh mati. Habis orang semua takut nak injek. Jadi maknanya nak menunjukkan, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa bukan vaksin tu yang menyebabkan dia mati. Dia belum injek lagi, dia datang klinik kawan Dr. Ju. Dia datang jumpa ni untuk injek vaksin. Entah macam mana, dia tengah duduk jatuh mati. Dia kena heart attack. Takut ke apa ke, tapi dia jatuh mati belum injek. Jadi nak salahkan siapa? Nasib baik belum injek. Itu memang Allah Ta'ala bantu doktor tu lah. Kalau misalnya dia dah injek, memang habis. Memang heboh satu dunia. Bukan satu Malaysia je, satu dunia heboh. Injek mati. Padahal sebelum injek dah mati. So, jangan salahkan kalau kita tak tahu apa-apa, kita just follow saja. Yang lain kita berdoa kat Allah Ta'ala, minta kita diselamatkan daripada bahaya COVID ni. InsyaAllah pada bulan 6 Dr. Ju akan ada satu program malam pukul 9. Hari Isnin dengan hari Jumaat, Dr. Ju akan buka untuk soalan. Tajuk program tu adalah you all tanya, Dr. Ju jawab. Okey, korang tanya, anda tanya, Dr. Ju jawab. So you all boleh tanya awal, mungkin boleh tanya awal, Dr. Ju jawab dalam program tu, ataupun you all tanya on the spot. Tapi Dr. Ju kena pilih soalan. Kalau ada 100, takkan Dr. Ju nak jawab 100 soalan dalam masa 1.5 jam tu. Yang elok kalau you all boleh bagi soalan awal, masuk grup Telegram Dr. Ju. Masuk grup Telegram Dr. Ju, cakap Dr. Ju, saya nak Dr. Ju jawab soalan ni dalam malam ni punya program Dr. Ju you all tanya, Dr. Ju jawab. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ni. Mungkin ada yang dah bersiap sedia untuk pergi sembahyang Jumaat. Tapi kalau tak dibenarkan masjid sembahyang kat rumah macam tadi, Dr. Ju baru tengok daripada satu ustazah, dia kata sekarang ni bila tak pergi sembahyang Jumaat, semua orang dia tak rasa bersalah pun. Dia kata kita sepatutnya berasa bersalah tak dapat pergi sembahyang Jumaat dan buat solat taubat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.